Kongsi berkaitan dengan gangguan seksual dari sudut undang-undang menerusi jendela fikir, Raifah. Ya, betul. Dan kita bawakan kepada anda mereka yang pakar lah, yang kita dah kenalkan sejak awal tadi. Kita ada Puan Fatihah Iliani Jamhari, Ketua Biro Undang-Undang dan Hak Asasi dari WAFIK. Sebenarnya sebab nampak tadi The International Women's Alliance for Family Institution and Quality Education, WAFIK. Okay. WAFIK selalu juga bersama dengan kita, tapi ini kali pertama kita menampilkan Puan Fatihah Iliani lah untuk topik kali ini. Baik, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Ya, selamat pagi. Terima kasih bersama-sama dengan kami untuk Jendela Fikir, dan pastinya menyebut tentang gangguan seksual ni sekarang memang meletup. Betul. Tentang gangguan seksual. Dia ada macam-macam benda yang dah berlaku bertahun-tahun baru dilaporkan. Kita melihat kepada situasi semasa, dan pelakunya pula dia memberikan gambaran yang pelbagai. Kalau dulu kita rasakan bahawa orang yang segini tidak mungkin lakukan perkara begini, begitu dulu. Tapi semuanya dah berubah. Betul. Ziana macam berfikir sebab tiba-tiba saya macam terlintas fikiran saya kadang-kadang tu yang melakukannya adalah orang yang dekat dengan kita, keluarga kita sendiri. Dia macam-macam kan, macam tak tahulah. Tapi sebelum kita nak teruskan dengan lebih lanjut Puan, kita nak tahu dulu bentuk macam mana yang dianggap sebagai gangguan seksual. Dia banyak bentuk yang boleh dianggap, tak kira sama ada fizikal atau tidak. Kalau kita tengok kan, kita pergi pada sudut perundangan lah. Bila kita nak bawa laporan kepada polis tu, apa yang kita anggapkan takrifan gangguan seksual. Kalau bawah kanun keseksaan Seksyen 354, anything yang fizikal, ada kekerasan jenayah bagi maksud untuk mencabur kehormatan, atau laporannya selalu outraging modesty kan, itu adalah gangguan seksual. You cubit ke, raba ke, benda tu sangat-sangat fizikal, dan itu hukuman dia tinggi, 10 tahun penjara, sebatan atau denda. Tapi dalam masa yang sama, kanun keseksaan juga menyebut kalau berlaku benda yang bukan fizikal, you sebut perkataan, you buat isyarat, keluarkan bunyi, tunjukkan benda, video ke, gambar ke, itu juga adalah gangguan seksual, tetapi dia punya hukuman mungkin dianggap sedikit kurang kerana tak ada sentuhan fizikal kan. Jadi 5 tahun penjara, denda dan sebatan. Yang itu kalau berlaku dekat alam yang nyata lah. Tapi dekat atas talian pun ada juga peruntukan khusus di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia Seksyen 211, 233 yang memperuntukkan juga penjara. Jadi gangguan seksual ni daripada semua aspek, tak kiralah sebesar sentuhan atau sekecil-kecil menunjukkan isyarat pun adalah sesuatu yang dianggap serius di mata perundangan. Baik, saya tertarik tadi kita tahu Zena dari sudut sentuhan memang kita boleh rasa macam right. Jangan pegang saya. Ataupun isyarat-isyarat tertentu kita macam tapi saya tarik Puan sebut tadi bunyi. Sebab bunyi ni kadang-kadang macam tadi saya itu adalah macam pada kita mungkin pembunyi tu yang membuat bunyi tu. Kita rasa itu adalah ekspresi yang kita nak gambarkan sesuatu. Tapi mungkin pada Ziana, Raifah dah mengganggu. Dia ada macam dua situasi juga yang macam berbeza. Pada saya mungkin saya tiada niat, saya hanya gembira. Macam mana nak membezakan tu? Dia selalunya bunyi ni dia catcall. Dia tengok situasi secara menyeluruh juga. Dia bukannya tengok in isolation. Fakta tu bila kita bawakan ke mahkamah. Secara mudahnya kayu ukurnya adalah satunya apabila tindakan itu adalah sesuatu yang tidak diingini oleh mangsa. Secara munasabahnya kita anggapkan sebagai kelakuan lucah, dan secara munasabahnya mengganggu. So dia kena tengok juga, kalau macam kita cakap hello kepada orang pun benda lah tu tak munasabah, tapi mangsa menganggapkan benda lah tu gangguan seksual pun tak diterima. Dia kena munasabah lah. Kalau catcall macam tadi DJ Raifah sebut tu mungkin tak dianggapkan sebagai gangguan seksual, tetapi katalah kita lalu dekat lorong yang gelap, ada sekumpulan lelaki duduk bersidang dekat tepi tu, dia catcall kan, kita tahu bunyi catcall macam mana kepada seorang perempuan, itu nyata adalah satu gangguan seksual walaupun bunyi je yang dia keluar. Bunyi je kepada hem ke apa ke, dia piwik tu kan. Masalahnya sebab bukan melalui sentuhan fizikal, tak ada sentuhan dan sebagainya. Macam mana kita sebagai mangsa, kita sebagai contoh kan, nak membuktikan yang kita diganggu sedemikian dengan bunyi-bunyian, mungkin dengan isyarat, beban pembuktian tu macam mana kita nak bawa itu kan? Betul, saya faham, dan itu agak sukar sikit kalau tak ada kesan. Macam kalau tadi kan bawah 354 fizikal, kalau kena cubit mungkinlah tinggalkan kesan lebam kan. Tapi ni bunyi macam mana kita nak, lagi-lagi terutama kalau kita seorang. Yang itu agak sukar, dan masih lagi lah melalui proses yang sama. Beban pembuktiannya adalah beyond reasonable doubt dekat mahkamah.
yang itu kena tengok fakta keseluruhan. Ada saksi ke, ada CCTV ke, masih lagi boleh dibuktikan, tapi saya sokong benda tu agak sukar. Agak sukar untuk dibuktikan. Melainkan kalau kita memang pasang CCTV kat kepala kita ni. Betul. Okey. Body cam. Baik, situasi lain ni yang kadang-kadang kita jarang perasan ataupun kadang kita rasa macam kita pejam mata sebab kita rasa kita nak kerja lama. Ialah situasi gangguan seksual di pejabat. Yang tu macam mana? Betul. Di bawah Akta Kerja 1955 yang telah dipinda pada tahun 2012 telah mengadakan satu kod amalan bagi membasmi dan mencegah gangguan seksual. Dia sangat jelas takrifan yang saya sebut tadilah tu, yang tak diingini, yang secara munasabahnya adalah lucah, secara munasabahnya adalah mengganggu atau mengaibkan orang, itu secara automatiknya boleh diadukan kepada majikan dan majikan harus mengambil tindakan ke atas pelaku atau pemangsa itu. Tak boleh tidak macam tapi saya rasa tadi Raifah cuma sweet you je. Tak boleh memperkecilkan. Setidak-tidaknya kena ada tindakan yang diambil. Jika tidak, boleh bawakan aduan itu ke Jabatan Kerja. Cumanya again saya kena ingatkan, itulah kelompongan undang-undang yang kita ada. Akta Kerja ni tak terpakai pada semua orang dan tidak terpakai di semua tempat kerja. Sebagai contoh, macam mana kalau kita kerja informal. Kita kerja sebagai contoh jual pisang dengan kawan-kawan, tapi salah seorang daripada kawan kita, business partner kita tu telah mencabur kehormatan kita sementara kita menjual pisang bersama-sama. Adakah itu sesuatu yang boleh dibawakan di bawah peruntukan Akta Kerja atau tidak? Kerana itu kita kena ada ruang lingkup perundangan yang lebih besar. Okey, maknanya mas lagi terdapat ruang kosong dalam undang-undang sedia ada ni. Ada yang perlu ditambah baik. Betul. Okey, kita tentang di pejabat di tempat kerja ni. Sebab difahamkan sebelum ini dari segi panggilan juga, itu boleh dianggap sebagai, dikategorikan sebagai gangguan seksual. Contohlah kawan lelaki kita panggil kita sayang. Baby. Cannot tak? Cannot. Tak boleh. Kalau orang tu rasa terganggu, sebagai contoh, kalau wanita yang telah berumah tangga kan, you panggil sayang, tiba-tiba orang dah tahu dia dah berkeluarga, orang boleh memberikan konotasi atau inference yang berbeza, macam you ada affair dengan orang ni ke, dan itu boleh dianggapkan sebagai gangguan jugalah di tempat kerja. Jadi janganlah nak tiba-tiba berdia sayang terlebih-lebih di tempat kerja. Pasal tempat kerja ni kan profesional kan. Tapi kadang panggilan awak tu sendiri mungkin bergantung cara kan. Awak bagaimana ataupun awak intonasi betul. Dia macam kita salam kan. Pengalaman yang dahsyat ya. Tak, kita kena memahami benda ni tau. Nampak macam tak ada apa, tapi kadang-kadang bila kita dengar tu kita rasa macam awak ni dah kenapa kan, sesuai ke tak sesuai kan. Betul. Dan juga kena tengok juga time, pasal setengah ada tempat macam sebagai contoh kerja dekat konti atau wartawan kan, kerja 24 jam sampai lewat malam. Jadi benda-benda tu macam walaupun cakap awak, tapi pada pukul 2 pagi mungkin orang akan rasa terganggu. Agak-agak lah 2 pagi. Baik. Jadi untuk anda yang baru bersama-sama dengan kita, kita bicara tentang satu topik yang sekarang ini sedang hangat diperkatakan berkaitan dengan gangguan seksual. Tapi untuk hari ini kita fokus kepada undang-undang. Kita bawakan yang pakar, iaitu Puan Fatihah Iliani Jamhari yang merupakan Ketua Biro Undang-Undang dan Hak Asasi dari Wafiq, mewakili Wafiq di sini. Baik, tadi kita sebut juga tentang apa yang diperkatakan tentang gangguan seksual, dan kita banyak sentuh tentang apa yang berlaku dekat pejabat. What if kat rumah? Sekarang kita dengar awal tadi di awal bicara Ziana sebut orang yang dekat dengan kita, keluarga dan sebagainya. Itu macam mana pula? Kadang kita sendiri pun kadang ni macam sayang, biasalah dia cium anak kita. You know, simple things yang sebenarnya bukan simple. Macam mana tu Puan? Pasal tak simple tu lah, kena ada education daripada awal, mana-mana sentuhan yang dianggap selamat, mana yang tak. Kalau kita rasa khawatir ada pelaku dalam keluarga kita yang kita rasa tak selesa, lebih baik berwaspada daripada kita nak tunggu sesuatu yang lebih besar. Dia selalunya orang kita, masyarakat umumnya, bila kita melihat sesuatu, kita rasa segan nak mengadukan. Macam kalau kita adukan, seolah-olah kita memperbesarkan sesuatu yang kecil. Saya selalu ingatkan kepada anak guam yang datang minta advice kan, orang ni tiba-tiba dia macam setakat pegang, letak tangan dekat bahu saya patut rasa terganggu ke? Awak nak tunggu dia buat apa sampai awak rasa awak adalah seorang mangsa gangguan seksual? Adakah sampai dia raba punggung baru nak rasakan itu adalah gangguan seksual? Dia sebenarnya selalunya pemangsa ni dia ambil peluang, dia build up, dia mulakan dengan kecil, benda-benda kecil. Dia try test tengok. Itu yang bahaya tu yang kan. dia cium ke, duduk, letak bawa kan anak kita duduk atas riba dia kan. Kalau kita tak selesa, we can always just stop and cakapkan, saya tak selesa, give me back my child, my daughter ke apa ke. Kita
tahulah benda-benda macam tu kan. Kadang-kadang kita macam tak perasan sangat benda-benda nampak simple macam Raifah kata tadi kan. Dia sayang anak kita. Baguslah anak kita ramai sayang. Salah rupanya Salah. Cuma cara tu mungkin kalau kita nak hubungan kekeluargaan tu berpanjangan, mungkin cara kita minta balik anak ke, kita minta dia stop tu mungkin cara berhemah lah. Tapi kalau dah tahu dia mungkin ada tendensi untuk melakukan itu, kena lebih strict lah. Alright. Baik, tadi kita dah sebut juga tentang peruntukan undang-undang yang ada. Tapi kita nak dengan lebih lanjut lagi. Peruntukan sebenar yang ada untuk gangguan seksual yang sedia ada macam mana? Kalau sedia ada macam saya sebutkan tadi di bawah Kanun Keseksaan, Akta Komunikasi dan Multimedia dan juga Akta Kerja 1955. Tapi dalam masa yang sama, sebagai sebuah NGO, Wafiq juga turut mencadangkan kepada kerajaan kita adakan satu akta stand alone yang berdiri dengan sendirinya untuk melihat gangguan seksual daripada semua aspek. Yang kita cadangkan adalah untuk adakan akta gangguan seksual yang khusus, yang dia boleh melihat bukan sahaja daripada aspek macam tadi, kalau kanun keseksaan, kalau akta komunikasi itu dia menghukum pelaku, tapi dia tak bercerita apa akan jadi pada mangsa, apa akan jadi prosedur dia, step dia untuk membasmi, mencegah, menangani daripada awal, daripada sudut pandangan masyarakat. Kita kena didik daripada awal mengatakan gangguan seksual adalah sesuatu yang tak boleh diterima, you tak boleh melakukan dan you tak boleh membiarkan diri you daripada mangsa. Kerana itu kita cadangkan dan kerajaan pun telah bersetuju, sedang mengadakan, sedang mendraft RUU gangguan seksual yang doanya dapat dibentangkan sesegera mungkin. Ya, sebab kalau ikutkan sepatutnya dibentangkan pada Mac yang lalu, tapi mungkin kerana PKP dan sebagainya COVID-19 terpaksa ditangguhkan sebab difahamkan dari segi penggubalan undang-undang yang diperjuangkan dah lama, bukan baru ya. Betul. Sejak 18 tahun ya. Lebih kurang macam tu dan memang patut kena gubal kerana dengan harapan dapat selesaikan lebih banyak lagi kes-kes yang berkaitan dengan gangguan seksual. Okey, baik. Saya nak tanya juga baru-baru ni saya perlukan pencerahan sebagai warganet. Ya. Ya, Raifah. Okey, boleh sebenarnya bisa katalah kita dah diganggu mungkin setahun ataupun bukanlah sekarang-sekarang. Maksudnya cerita-cerita mungkin dah bertahun-tahun lamanya. Bertahun ke berbulan sebelum ke minggu sebelumnya, tapi kita baru nak laporkan, baru nak buat aduan. Adakah itu dibenarkan, Puan? Boleh, kerana kalau kesalahan jenayah tu kita tak ada had limit. Dia tak ada macam tunggu 6 tahun, lepas tu kalau tidak you tak boleh terbatal dengan sendiri, tak. Tapi kalau dah benda tu berlaku, katalah benda yang fizikal macam tadi bawah Seksyen 354, kekerasan jenayah tu berlaku 6 tahun yang lalu, kesukaran adalah untuk mengumpulkan bukti. Kadang-kadang kita punya memory ni benda yang berlaku semalam pun kita tak ingat. Jadi kalau benda yang berlaku setahun nak dilaporkan pada hari ini, kesukarannya lebih kepada pembuktian itu. Melainkan kalau benda tu sesuatu yang dah ada dokumentari lah, kita diganggu secara seksual atas talian. Benda tu kita boleh screenshot, kita boleh bawa kepada PDRM dan kita tengok benda Allah tu mungkin berlarutan dan juga ada orang lain yang mengadukan benda yang sama. Itu yang berlaku dalam gerakan #MeToo dekat US tu. Bila seorang tampil ke depan, jadi semua orang segerombolan jadi berani untuk tampil bersama, memberikan bukti masing-masing lah. Dan biasanya bila kita sebut tentang gangguan seksual, kita hanya melihat lelaki sebagai punca yang melakukan tindakan berkenaan. Lelaki suspek. Perempuan mangsa, lelaki pemangsa, perempuan mangsa. Adakah benar apa yang kita fikirkan selama ni? Tidak, menunjuk statistik yang ada, sebenarnya lelaki juga ramai menjadi mangsa. Cuma pemangsa tu kebanyakannya juga adalah seorang lelaki lah. Dan selalu yang berlaku adalah kalau mangsa lelaki ni, mereka lebih enggan membuat aduan. Dia tak nak cerita kepada orang, dia tak nak pergi ke PDRM, dia tak nak pergi ke majikan. Sedangkan dia tahu apa yang dia alami itu ialah gangguan seksual. Kerana orang lelaki ni kan dia merasakan kerana kekuatan fizikal dia patut boleh lindungi diri sendiri. Jadi bila dimangsakan, dia sendiri automatically akan rasa malu kerana dia tidak berjaya untuk melindungi diri sendiri. Macam tu juga dengan orang perempuan. Kadang-kadang kita rasa kita yang menyebabkan berlakunya gangguan seksual tu. Saya selalu kena ingatkan equation dia, formula dia sangat mudah.
kalau kita tengok tindakan kita, tak ada undang-undang yang membentras atau menjadikan tindakan kita kesalahan. Sebagai contoh, perempuan balik ke rumah lelaki tak cantik di mata masyarakat, tapi ada undang-undang tak yang mengharamkan balik rumah lelaki? Tak ada. Bukan kesalahan wanita untuk pergi ke rumah lelaki. Kesalahan lelaki untuk mengambil tindakan mencabul, meraba atau merogol wanita itu tetap menjadi kesalahan lelaki. Macam tu juga dengan lelaki, pergi ke gym tengah nak ambil weight semua, tiba-tiba kena raba dengan rakan dekat gym, itu bukan kesalahan lelaki, itu meletakkan dirinya di gym, itu masih lagi kesalahan pelaku dan pemangsa, dan mereka yang perlu diambil tindakan. Adakah sekarang ni berdasarkan pemerhatian dan kes-kes yang telah pun dilaporkan, apa mungkin yang tidak dilaporkan tapi di dalam pemerhatian Puan dan rakan-rakan sendiri, tim sendiri, banyak tak berlaku peningkatan atau tidak sebenarnya gangguan seksual? Sebenarnya berlaku, terutamanya dalam tempoh PKP tu. Kerana bila dia dekat dalam rumah tu, dia dah terpaksa selepas berlaku PKP, dia dekat dalam rumah, dia dah macam dibendung selama berbulan-bulan. Dia keluar tu dia macam lepas hantu. Dia jadi lebih rawak, lebih banyak. Kalau kita tengok kat dalam media report pun kan, laporan media menunjukkan ada saja setiap hari. Macam Wafiq, kita tengokkan benda ni, kes ni setiap hari kan, kita buka paper, itu je tujuan kita untuk tengokkan ada tak kes. Sentiasa ada setiap hari daripada bulan Ogos tu lagi. Kes rogol, kes cabul, kes raba, kes buang anak, percubaan merogol. Setiap hari mesti ada satu, paling tidak satu. Kalau melibatkan kes-kes rogol atau gangguan seksual, bagi mereka yang dewasa mungkinlah kita faham, tapi bagi yang melibatkan anak-anak kecil, kanak-kanak pun sekarang banyak sangat migraine, betul. Kita punya kata kunci migraine. Kalau kita macam betul ke macam ni? Yang itu saya macam mana? Satunya kita kena tengok juga pemangsa tu sama ada orang dewasa atau kanak-kanak. Yang risaunya sekarang ni, ada juga mangsa gangguan seksual adalah kanak-kanak, pemangsa pelakunya juga adalah kanak-kanak. Yang itu lebih merisaukan lah, dan itu saya salahkan masyarakat kita. Kita hidup dalam era yang hypersexuality. Dekat program TV, drama TV ada benda lucah. Buka Facebook ada grup-grup private yang lucah. Usia 12 tahun, iklan ada, betul, dan mudah, sangat-sangat mudah untuk dapatkan akses. Pergi ke TikTok ada tarian gelik semua, dan kanak-kanak tak tahu membezakan mana yang normal, mana yang betul, mana yang salah. Untuk yang dewasa tu, macam saya cakapkan tadi lah, kadang-kadang dalam ahli keluarga kita terlalu segan untuk menegur, dan dalam masa yang sama kita terlalu percayakan orang luar. Macam sebagai contoh yang kes 2016 Richard Huckle tu kan besar. Kalau kita tengok antara kes yang dibawakan, keluarga mangsa sendiri membenarkan Richard Huckle, yang kita tak tahu daripada mana asal usulnya, bawa anak keluar sampai PD, sampai. So kita sebagai satu masyarakat kena ada sikap waspada tu. Bukannya kita nak jadi paranoia, semua orang kita anggap sebagai pencabul bersiri, tak. Tapi kita nak memastikan keselamatan diri kita dan anak-anak kita dalam keadaan yang selamat. Baik, menarik sebenarnya perbincangan kita untuk edisi hari ini berkaitan dengan gangguan seksual dari sudut undang-undang. Ada soalan sebenarnya dari Atika Zulaika. Dia kata macam ni, wanita lemah jari mangsa. Puan, adakah hukuman rogol masa kini cukup untuk perogol? 2 kali dia tanya soalan yang sama. Dia kalau saya rasa cukup je, pasal dia bukan sahaja penjara tetapi sebatan. Selalunya orang mungkin macam lah, dapat makan free dekat penjara, tak kisahlah berapa tahun pun keluar, by that time dah tua ganyut pun tak kisah. Tapi sebatan tu adalah sesuatu sebenarnya yang sangat-sangat berat dan diberikan dalam kesalahan seksual, baik mencabul, mengganggu, mengayupkan kehormatan atau merogol. Tetapi malangnya itulah ramai yang masih berani melakukan. Jadi tu yang kita katakan ada kelompongan. Kita tak boleh just menghukum, tapi kita kena mengadakan satu perundangan yang menyiapkan sistem sokongan untuk kita bentras daripada awal lagi. Okey, hukuman itu satu perkara. Siapa salah memang kena hukum. Betul. Masalahnya adalah mangsa tu sendiri. Apabila dirogol, kesannya bukan hari tu je, bukan untuk tempoh setahun 2. Mungkin dari kecil sampailah bawa dia ke besar, dan itu memusnahkan kehidupan dia seumur hidup. Betul. Dan ada study bahawa Wafiq sendiri yang seperti yang di-highlightkan oleh Dr. Rafidah Hanim, bila jadi mangsa seksual waktu usia yang muda, ada kemungkinan akan jadi deviant di usia yang dewasa lah. Benda tu, trauma tu berpanjangan. Betul.
Itu memberi kesan. Dan sebenarnya kan kalau kita rajin juga baca sikit kan, tapi dia mungkinlah bukan saintifik, cuma nak kongsi kan kat Facebook macam Puan Costa, dia ada banyak page kan yang kongsi. Ada juga Azana yang kata minat seks dia waktu dah besar ni bermula kerana kecil-kecil dulu dicabul. Ada banyak kes macam tu. Betul. Kenapa dia suka pasangan sejenis? Sebab masa kecil dia kena macam tu, tanpa dia sedar. Dulu dia tak tahu apa-apa pun. Dan ini antara juga perkara yang kita kena tengok lah. Bukan hanya nak menghukum, tapi kesan psikologi kepada mangsa itu sendiri. Baik, sedikit nasihat lah Puan tentang cara menangani gangguan seksual. Cara menangani itu satunya kita kena meletakkan kehormatan diri kita sebagai perkara pertama yang kita lindungi, nyawa dan kehormatan diri kita. Jadi kita sendiri kena berhati-hati dalam interaksi kita dengan orang luar. Dalam masa yang sama, kita sebagai masyarakat ni kita kena cakna kepada benda persekitaran kita. Kalau kita nampak orang sedang melakukan kepada orang lain, pihak ketiga pun, kita kena tegur. Dalam masa yang sama, jika kita in the bad luck of being a mangsa, kena berani, kena laporkan. Fikirkan yang bukti, beban pembuktian tu sebagai perkara yang kedua kita kena fulfill. Perkara pertama, seawal boleh, immediately after berlaku gangguan seksual tu, terus laporkan supaya mudah PDRM tu siasat. Dia tak boleh nak biar macam saya punya kes mungkin terlalu kecil. Tak, kita sendiri kena stand on our rights, hak kita, supaya keseluruhan keselamatan masyarakat itu terpelihara. Okey. Baik, dan Wafiq sendiri sebenarnya ada buka ke kalau misalnya kita orang yang pernah menjadi mangsa ke, stres ke kan ramai yang nak luahkan perasaan dan sebagainya, Wafiq boleh bantu. Dalam perancangan, malah semalam baru habis mesyuarat untuk meneruskan dengan lebih kurang macam klinik bantuan guaman bagi mangsa gangguan seksual. Selalunya macam saya, peguam bela yang tidak bekerja dengan kerajaan, kita hanya boleh menasihatkan kerana yang bawa kes untuk mangsa ini adalah timbalan pendakwa raya lah yang ke mahkamah. Jadi kita akan bantu mangsa daripada sudut membuat laporan, mengumpulkan bukti, pergi ke mahkamah tu nak cerita macam mana, nak cakap macam mana. Okay, boleh rujuk Wafiq untuk ada dapat lebih sikit maklumat yang berkaitan. Mungkin mula-mula tu Boleh. rasa macam tak tahu nak buat apa, takut. Dia selalu malu. Betul. Malu. Lepas tu netizen ni dia sangat cepat tau. Contoh bila ada satu berita tak keluar nama, tak ada apa pun, tapi Dah boleh baca dah. rajin scroll sikit bawah, pop, inilah mangsa. Tiba Betul. Netizen lagi tahu. netizen lebih tahu lebih hebat netizen. Tapi ini antara yang boleh kita cakna lah tentang bagaimana kita meletakkan martabat kita. Sekali lagi Zena, kalau ada yang panggil awak sayang, baby anja, Awas. awas. Kita ada Puan Fatihah, awas. Awas. Okay. Baik, Zena dah boleh follow Facebook Wafiq sendiri untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan Terima kepada Puan kasih. Fatihah Iliani Jamhari, Ketua Biro Undang-Undang dan Hak Asasi dari Wafiq bersama kita. Terima kasih Puan. Terima kasih semua. Dan untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio. Stesen berita bisnes anda. Sekiranya anda terlepas